Selamat sejahtera kepada pensyarah-pensyarah yang saya kasihi sekalian. Saya, pelajar studi UTM dari Jabatan Kejuruteraan Awam ingin membuat satu presentation mengenai pluralisme agama dan implikasi terhadap persepsi tentang kepelbagaian agama. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya iaitu Wan Muhammad Kudari bin Wan Isa bernombor kad matrik SX161699KA-WF04. Dan saya Bino Anak Liki Bhaskaran SX161698KAWF04, manakala rakan satu grup saya Tuan Muhammad Zaidi bin Tuan Sodong SX161697KAWF04. Okey, sebelum itu pengenalan untuk tajuk saya ialah maksud pluralisme. Maksud dia ialah kemajmukan dan penerimaan fahaman yang berbeza. Pluralisme agama pula, penerimaan pelbagai agama dalam konteks yang meluas. Untuk makluman doktor, di Malaysia mempunyai beberapa kaum, antaranya Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan dan macam-macam lagi. So, setiap agama mempunyai konteks yang berbeza-beza dan ianya meluas. Selepas itu, bertambah harmoni kerana dapat memupuk semangat kerjasama antaragama. Okey, semua kaum dan agama juga telah mempunyai tujuan yang sama, iaitu kita perlu memupuk semangat kerjasama antara agama. Definisinya ialah di Malaysia terdapat dua pendapat yang berbeza, iaitu pendapat yang pertama ialah pendapat yang menerima. Pendapat yang menerima ialah kepelbagaian agama, pluraliti agama. Okey, di Malaysia kita mempunyai berbilang kaum dan agama. Kita juga menerima kaum-kaum lain, ajaran yang lain. Kita juga mempelajari adat rasa dan agama lain. Kita menghormati diorang punya agama, adat rasa dan cara-cara diorang. Kita juga tidak memperlekehkan satu-satu agama ataupun kaum mereka sebab ia tidak diajar dalam kaum agama tersendiri. Dialog antara agama dan toleransi agama. Okey, toleransi agama, setiap agama akan bertoleransi. Sepertinya apabila tiba hari raya, orang Melayu akan menyambut hari raya, orang India, Cina akan pergi ke rumah orang Islam untuk menyambutnya sekali. Bila sampainya Deepawali, semua akan pergi ke rumah orang India, akan menyambut hari Deepawali, akan wish. Bila macam sambut Chinese New Year, mereka akan pergi ke rumah orang Cina dan wish mereka kongsi facai, Happy Chinese New Year. Dari sana kita boleh tengok toleransi agama. Poin nombor 2 saya ialah pendapat yang menolak penerimaan agama lain. Okey, dari segi Malaysia, kita mempunyai masyarakat yang demokrasi dan majmuk. So, kita juga menerima agama lain dan tidak menolak agama lain. So, agama yang lain tu maksud saya ialah bukan ajaran sesat, ianya menerima pendapat agama dan penerimaan agama lain. Okey, definisi yang seterusnya melalui Hormi 2000. Okey, dia diambil dari perkataan English plural bermaksud sesuatu yang banyak atau sesuatu yang punya nilai lebih daripada satu. Okey, perkataan pluralisme mengikut kepada tiga aspek. Sosial politik, iaitu sesuatu kelompok masyarakat berbeza, bangsa, kaum dan agama mempunyai pendapat politik dan fahaman agama yang berbeza. Roman kedua saya ialah keharmonian hidup. Keadaan di mana rakyat berbilang bangsa, kaum dan agama hidup dalam negara yang aman dan damai. Okey, keharmonian hidup seperti negara kita Malaysia mempunyai berbilang-bilang kaum. Kita juga hidup dalam aman dan damai. Kita juga tidak menindas kaum yang lain juga, seperti di negara-negara yang lain. Poin ketiga saya ialah kepelbagaian jawatan. Seseorang yang dapat memegang jawatan dengan jayanya. Okey,
Pandangan terhadap pluralisme agama. Okey, dalam agama Islam, dianggap sebagai bukan ajaran yang tepat kerana mempercayai semua agama adalah sama. Menganggap Tuhan yang disembah oleh semua agama adalah sama. Okey, melalui poin-poin menganggap Tuhan yang disembah adalah semua agama adalah sama, semua kaum atau semua agama mempunyai ajaran-ajaran yang tertentu. Okey, untuk orang Islam dia akan sembahyang dengan cara diorang. Untuk orang India akan sembahyang dan dengan cara diorang, manakala untuk orang Cina akan sembahyang dengan cara diorang. Kesemua kaum ini mempunyai misi yang sama dan tidak tidak membuat keburukan. Semuanya menuju ke arah kebaikan juga. Okey, Majlis Ulama menggunakan fatwa bahawa fahaman ini adalah tidak benar dan salah. Majlis Ulama juga telah menggunakan fatwa. Okey, pandangan terhadap pluralisme agama. Dalam agama Kristian, ditulis dan dikaji semula oleh John Hick dari segi terminologi. Kebenaran yang ada dalam agama-agama yang wujud dapat melahirkan tradisi yang pelbagai serta keharmonian di dalam kepelbagaian agama. Dan dari segi falsafah pula, dalam agama Kristian, asap satu teori khusus yang berkaitan dengan hubungan antara tradisi yang wujud dengan menggunakan pendakwaan kebenaran dan beberapa ajaran yang dipelajari dalam agama yang dianuti. So, setiap agama mempunyai prinsip-prinsip yang tersendiri dan tradisi yang tersendiri. So, semua agama atau kaum akan mengikut tradisi mereka untuk mendalami agama diorang dan mempelajari agama yang dianuti. Okey, pandangan terhadap pluralisme agama pula dalam agama Buddha pula seumpama dengan toleransi agama. Ia dibuktikan dengan penulisan Raja Asoka. Kita haruslah menghormati dan tidak mencela agama lain agar agama kita dapat berkembang dengan lebih luas. Dan bagi setiap yang tidak menghormati dan mencela agama lain, maka mereka termasuk di dalam golongan yang merugikan agamanya. Iaitu Raja Asoka atau yang dikenali sebagai King Asoka telah memberitahu bahawa kita haruslah menghormati dan tidak mencela agama lain supaya agama kita dapat berkembang dengan lebih luas. Raja Asoka telah memberitahunya. Okey, kesan-kesannya ialah setiap agama mempunyai pendapat yang berbeza tentang falsafah pluralisme agama, mengakibatkan kekeliruan kerana ketidakpastian atas pendakwaan kebenaran pendapat dari setiap agama. Beberapa golongan keliru akan Tuhan, mana yang benar dan mengapa lainnya pelbagai pendapat tentang Tuhan. Okey, di Malaysia ataupun di bumi kita terdapat beberapa agama atau ajaran. So, semua orang tidak perlu keliru dengan ajaran-ajaran yang ditetapkan. Semua mempunyai misi yang sama. Okey, kesimpulannya, bahawa adalah fahaman yang berada pada landasan yang betul. Fahaman ini menilai kebenaran mutlak dan Tuhan dengan mengambil kira dakwaan kebenaran dari setiap agama. Menyatakan setiap agama adalah relatif dan tidak mutlak. Fahaman yang tidak perlu disokong atas dasar toleransi kerana kepelbagaian agama dan toleransi setiap penganutnya sahaja bagi menjamini keharmonian dan kedamaian. Doktor, ini sahajalah presentation saya untuk hari ini. Selebihnya nota-nota dan terlebihan yang report yang saya buat adalah report saya yang saya telah hantar sebelum ini. Sekian, terima kasih.